Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tammim bil khair, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Isra, sambungan ayat ke-13. Sambungan ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaba yalqahu manshura Iqra kitabika kafa binafsika al-yawma 'alaika hisaba. Baik. Ini sambungan yang kita baca tak habis. Iaitu ini ayat ini ialah keadaan manusia di akhirat besok. Keadaan di akhirat pada mahsyar. Wa kullu insan, dan adalah setiap manusia itu alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami telah tetapkan untuk nasib dia di leher-leher dia. Untuk nasib dia, iaitu setiap catatan amal tu dia akan digantung di leher-leher dia. Pada terima tangan kanan, tangan kiri tu akan digantung di leher dia pula. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan untuk dia di hari kiamat besok kitab, suatu kitab, yalqahu mansyura, kitab yang terbuka untuk dia baca. Silap tafsir kita ni. Wa kullu, dan setiap wa kullu insan, dan setiap manusia itu azamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami telah tetapkan untuk nasibnya di leher dia. Bukan amal ibadat dia. Bukan amal ibadat dia sini. Sini ialah itu qada dia. Orang ni akan masuk syurga, orang ni akan masuk neraka. Sudah ditetap dah pada leher-leher dia. Cuma masalah kitanya, kita tak tahu amal kita ni apa, kesudahan kita ni kita tak tahu. Untung orang macam Maryam tu yang di Greece tu, yang memeluk agama Islam 2 minggu, lepas tu mati. Betul dia. Kita ni kena buat kerja lagi pasal tak tahu. Jadi ada di Kota Baru sana yang belajar dengan saya juga. Dia kata untuk kita selamat daripada api neraka. Oh, tak boleh kata lah betul. Sebab tak tahulah kita mati. Mati dah lagi tak boleh. Jangan sekali-kali kita ni kata selamat daripada api neraka. Jangan. Kena senantiasa berharap kita selamat tu boleh. Nak kata kita selamat tak boleh. Nah, cuma daripada hadis-hadis Nabi, satu orang yang ditetapkan di neraka, dia akan buat ibadat seperti orang di neraka. Iaitu hujung nyawa dia tu, hujung umur dia tu, akan dia buat amal ibadat seperti ahli neraka lah. Orang yang ahli syurga pula, hujung nyawa dia tu akan buat amal ibadat seperti ahli syurga. Itu sama ada dia beranak asal Islam ke ataupun asal kafir. Hujung masa tu buat kira ya.
Naknya husnul khatimah, kesudahan yang baik. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat besok kami akan keluarkan untuk dia kitaban, suatu kitab, yalqahu mansyura, yang sudah siap terbuka untuk dia baca. Dia ada dua jenis. Satu kitab, iaitu apabila satu orang itu diberi kitab sebelah kanan, yang beri itu berdepan, diberi itu ialah kitab tu cari tuan dia, bukan ada satu malaikat mari tolong beri dia. Kitab tu akan terbang cari dia, dan yang orang terima tangan kiri pula, kitab tu kata kepada dia masa dia berhadapan kitab, jaga-jaga kamu daripada aku, lari kamu. Lalu dia lari. Masa tengah lari itu, masa tangan dia ke belakang tu, kitab masuk di tangan dia. Maka dia buka tu semua sekali terbentang. Yang satu lagi ya, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang dulu daripada orang dulu, orang yang didekatkan pada Allah. 3 jenis surah. Itu surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Salatu minallah, washabul yamin ma ashabul yamin, washabul shimal ma ashabul shimal, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Bila mati manusia kiamat saja berlaku tiga pokok. Satu terima amalan tangan kanan, satu lagi terima amalan tangan kiri, satu lagi orang dulu daripada orang dulu. Mereka ni mati surga, ataupun mereka ni mati besok terus masuk surga, di mahsyar terus masuk surga. Antara dua tu mana? Tapi akhirat tu memang masuk surga lah orang ni. Sama ada dia terima mati tu terus masuk surga, ataupun mati itu di akhirat besok bila bangkit pada mahsyar masuk surga. Berbagai-bagai pendapat ulama lah dalam hal tu. Jadi kitab yang dia baca tu berdasar pada hadis Nabi yang yalqahu mansyura tu, yang siap terbuka untuk dibaca tu, ialah daripada hadis Nabi SAW. Suatu hari punya ibadat, amal, satu hari punya amalan, dia amal baik ke jahat ke, buka ke sebelah kanan ni sejauh mata memandang, buka sebelah kiri sejauh mata memandang. Besar tak? Banyaknya. Awak akan dibicarakan satu-satu tu. Banyak anak kita ni masa cakap lah apa lah macam-macam. Nah, lepas tu bila kitab tu dibuka, siapa yang baca kitab ni pula? Dia ada soalan tu kan? Awak tak pernah tak tanya? Ada pernah tanya tak dalam pada diri sendiri, kitab tu siapa dia baca? Kitab amal tangan kanan ke kiri ke, siapa dia yang baca kan? Anggota tubuh, anggota badan. Anggota badan itu saksi. Ni bukti dia. Iqra' kitabika. Iqra' kitabaka. Bacalah sendiri kitab kamu. Kafa bi nafsika, cukuplah dengan kamu sebagai saksi hari ini. Kamu sendiri jadi saksi. Kafa bi nafsika, cukuplah kamu dengan jadi saksi untuk diri kamu. Al-yauma, pada hari ini, alaika hisaba, untuk dihisab amal. Jadi kita baca sendiri tu amalan tu. Baca tu depan Tuhan. Baca tu kita hari ni, masa ni saya buat ni, saya buat ni. Daripada guru saya, dia kata, kalau Tuhan tanya kenapa kamu buat, ngaku. Kalau Tuhan tanya what, ngaku. Kalau baca tu dia tak kata apa tu, tak apa lagi dah. Tanya kenapa, sudah ngaku. Ini masalah. Jadi baca tu baca. Maka sama ada Tuhan dah sedia, dah ampun dah dosa
ataupun tidak, waktu ini saja boleh tahu. Sekarang kita minta ampun, tapi di akhirat kelak ini saja yang masa di masa itulah baru tahu ampun ke tidak. Allah. Ada yang ada buat yang amak ibadat, buat amak ibadat, Tuhan kata campur. Ini sebab kamu kufur sini. Campur buat bakal. Amak, baca betul dah malah dah. Baca, tahun ni. Hari ni, masuk tahun. Apa satu hari buat syirik pada Allah. Cancel semua sekali. Baca lain pula, baca mengecak pula situ. Mengecak semua, ada ibadat pula. Syirik pula satu. Oh, wow, acur semua tu. Start ABC pula. Gitu. Allah. Jadi yang syirik ni ditanya oleh kita tanya mereka tentang syirik ni, buat dah ya Allah. Buat dah ya Allah. Macam mana tak tahu lah. Tapi ada satu kumpulan tanya saya, macam mana hal syirik ni? Dia nak tanya rekah lah, senaraikan. Sedap dia. Senaraikan. Dia syirik-syirik pada Allah. Saya kata, syirik kepada Allah Ta'ala ni mudah saja nak fahamnya, ialah daripada Quran lah. Quran tu pula mesti guru tu kena beritahu. Tugas guru ialah beritahu syirik manusia buat supaya manusia tu buang syirik tu, iaitu bertaubat daripada syirik yang dia buat. Masalah lalaninya, bila tak belajar tafsir Quran ni, banyak perkara ni. Maneh tada ni cercaan Allah. Ni cercaan Allah Ta'ala ni. Dan pujian Allah Ta'ala. Pujian pada, cerca pada. Maneh tada barang siapa yang terpimpin. Fa innama yahtadi li nafsi. Maka petunjuk itu untuk diri dia saja. Dia nak tunjuk ke bini dia, ke suami dia, ke anak dia, ke tidak boleh. Beritahu tu boleh. Beritahu boleh. Nak suruh percaya tak boleh. Beritahu aja boleh. Wa man dhalla, dan barang siapa yang Allah Taala sesatkan dia, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia saja yang tanggung kesesatan dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak boleh tanggung dosa satu orang dosa orang lain, sikit ke banyak ke, semua sekali. Nak tolong tanggung tak boleh. Apalah mau kita kata tak. Orang buat tahlil ni gini, masalah si matinya ialah dosa dia. Kita pun cakap pada kita berkata, ya, ni kita tak buat tahlil dah ni. Tahlil tak buat dah ni. Tapi kita tukar sikit mesej, sikit. Dan dengar kata minta apa tu kan. Jadi dia tukar mesej, dia kata ginilah. Ya Allah ya Tuhan aku, bagilah dosa mak aku ni semua sekali. Semua sekali minta dengan Allah Ta'ala misalnya. Lepas tu bila dia boleh pada dia dosa, dia boleh minta apalah pada Allah. Bukan? Adalah logiknya, bukan? Tak. Tapi Allah Ta'ala-nya tidak nak lagu tu. Pasal ayat ni kata tak boleh pikul dosa. Nak pikul dosa tak boleh, ni ayat dia. Tak boleh pikul. Nak tolong ambil tu, nak tolong claim ke apa ke, tak boleh. Jadi cara nak boleh buatnya mudah ya. Ya Allah ya Tuhan, ampunlah dosa dia. Itu ya. Mudah ya. Mereka ni buat payah-payah. Ya Allah, ampunlah dosa si mati ni, mak kita, adik kita, adik-adik kita, kira. Ataupun orang lain suka cakap kita tak kenal. Boleh ke? Tak ada masalah apa ke? Jadi yang mudah sekalinya ialah minta ampun aja. Wa ma kunna, dan tidaklah, dan kami sekali-kali tidak mu'jizin mu'adzibin.
kami sekali-kali tidak akan mengazabkan sewenang-wenangnya hatta nab'atha rasulah, sehinggalah dibangkit di kalangan mereka tu rasul-rasul kami. Bila orang sembah tauhid di mari sungguh, tu jaga tu dah kata ayat tu ayat. Wa ma kunna, dan sekali-kali kami tidak akan mu'adzibina, akan mengazab ke mana-mana manusia, kampung, daerah dan desa ni, hatta nab'atha rasulah, sehinggalah kami bangkit dulu rasul-rasul kami untuk sebar agama ni. Tak lama tu. Bila bangkit saja orang yang sebar agama betul tu, tak lama. Aduh, hai. Wa idza aradna, dan apabila saja kami ingin an nuhlika qaryah, untuk membinasakan satu penduduk bandar ke daerah ke, amarna, kami akan arahkan hamba-hamba kami, mutrafiha, kepada pembesar penduduk tu. Kami arahkan tu. Amarna, kami akan arahkan hamba-hamba kami yang sembah agama tu, mutrafiha, kepada pembesar bandar tu, daerah tu, negara tu, negeri tu. Bila nak azab tu, ayat ni ayat ni. Faham ke kita ni? Sebelum azab tu, mari dulu bukti. Semula wa idza aradna an nuhlika qaryah, dan apabila kami ingin nak membinasakan kamu, ya, kamu satu qaryah, satu penduduk, satu penduduk, ialah bandar ke apa ke, amarna, kami akan arahkan, kami akan perintahkan, mutrafiha, supaya mereka pergi tabligh kepada pembesar, pada orang-orang besar bandar tu, daerah tu, kampung tu. Fafasaqu fiha, maka mereka mendurhakai fiha, pada ajakan tauhid itu. Bila dia derhaka pada ajakan tauhid itu, sebar derhaka, wa haqqa alaiha alqaul, maka kami tetap kata mereka keputusan azab. Keputusan azab lah. Fadammarnaha, maka kami akan binasakan mereka tadmira, sehancur-hancurnya, tak tinggal bakal di sini, tak tinggal bakal. Allah, saya harap faham dah ni, saya akan beritahu ni tak? Wakam ahlakna, dan entah berapa banyakkah telah kami binasakan, minal qurun, daripada penduduk kurun-kurun terdahulu, mim ba'di Nuh, selepas matinya Nabi Nuh dan kaum dia. Nabi Nuh dah waktu kapal tu mati. Lepas Nabi Nuh dah waktu kapal tu mati, maka Tuhan kata entah berapa banyak telah kami binasakan. Terdiri daripada Ad mula-mula, yang kedua Samud, Madian, Lut, wa kafa bi rabbika, dan cukuplah dengan Tuhan kamu, bidzunubi, untuk mengetahui dosa-dosa ibadihi, dosa-dosa hambanya, khabiran basira, dengan mengetahui dengan mengetahui dengan sedetail-detail, sehalus-halusnya, basira, dan melihat dengan segala tindak tanduk mereka. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala azab. Hujung ayat itu kena tambah perkataan, dengan sebab itu Allah Ta'ala azab kaum.
Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang nak tukar barang siapa gini nanti sebelum ayat ini dibaca, kenapakah orang-orang yang derhaka Mesir itu memiliki segala kemewahan? Orang Mesir kan, orang Fir'aun tu, kenapa dia memiliki kemewahan dengan banyaknya, dengan tamadunnya, dengan apanya? Ini jawapannya. Barang siapa man kana yuridul ajilah, barang siapa yang ingin hanya dunia, dia pilih dunia. Kamu nombor dua. Ada pernah saya ajar satu tempat tu, dia kalau dia tak ada kerja, saya boleh datang aja. Kalau dia ada kerja, saya tak boleh datang aja. Ya saya boleh ngajar tu Farida. Dia lama acak kali buat kan. Acak kali saya pun cukup. Ada pengalaman saya mengajar orang kaya ni. Lagu tu. Orang tu nakkan dunia lebih besar. Jadi agama ni nak berdua. Kalau dia free, dia belajar. Kalau tak ada free, dia. Sedangkan agama dia tak tahu pun. Ajalna lahu fiha, maka kami segerakan untuk dia tu dunia dia tu. Manasya, siapa-siapa yang kami kendaki, siapa-siapa, berapa banyak yang kami kendaki, liman nurid, kepada siapa yang kami nak tambah, kami nak beri. Nak beri berapa banyak kepada siapa? Kepada orang ni nak beri banyak ni, kepada orang ni nak beri banyak ni, kepada orang ni nak beri banyak lagi. Itu atas kehendak Allah Ta'ala. Thumma ja'alna lahu, kemudian kami jadikan untuk dia tu jahannam, neraka jahannam. Yaslaha, yang dia pasti akan memasukinya, mazmuman madhura, dengan keadaan tercela dan diusir daripada rahmat. Mazmuman, dalam keadaan tercela, madhura, dengan keadaan diusir daripada rahmat. Sifat dia ialah, ini sifat-sifat dia. Orang yang buat amalan untuk akhirat ni, dia ada 3 syarat. Dia ada 3 syarat. Selain daripada dia Islam lah, daripada dia Islam, tauhid itu apa semua, selain daripada itu dia ada 3 syarat lain. Dia tidak syirik, dia tidak bid'ah. Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Dia Islam, dia tidak buat syirik, dia tidak buat bid'ah. Selain daripada syarat 3 tu, maka syarat lain ialah, ni syarat lain contohnya. Kita catatlah. Iaitu satunya dia buat tu niat kerana ibadat pada Allah. Niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, dia perbetulkan amal ibadat dia tu mengikut cara Nabi ajar. Yang kedua. Yang ketiganya, akidahnya hak. Akidah dia benar. Tidak syirik, tidak bid'ah. Akidah dia. Maka siapa-siapa yang ada 3 perkara ni, ibadat dia diterima. Tiga, saya ulang. Bagi orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, untuk dia buat amal ada 3 syarat. Syarat pertama, dia buat tu kerana Allah. Yang kedua, dia memperbetulkan amal mengikut cara Nabi ajar. Ya, bila dia jumpa benda ni, dia ikut Nabi ajar, dia tinggal, dia ikut apa yang Nabi ajar saja. Yang ketiga, akidah dia tu benar, iaitu akidah dia tidak syirik. Jadi
yang pertama, sifat yang pertama lah. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin akhirat dengan ikhlas itu. Saat ini saya tulis apa saya sudah tulis itu syarat nikah lah. Syarat yang diberitahu oleh Allah Ta'ala ni seperti saya kata tadi lah. Pertama sekali, wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, iaitu ikhlas dia ingin akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dia akan usaha untuk akhirat itu, usaha akhirat ikut cara Nabi. Usaha akhirat tu ikut cara Nabi. Wa sa'alaha, dia usaha untuk akhirat itu, sa'yaha, seperti mana usaha dia tu ikut cara Nabi. Jadi syarat pertama dia nak akhirat, ikhlas. Syarat yang kedua dia buat tu usaha yang dia buat tu seperti mana Nabi ajar. Yang kedua tu. Yang ketiga, wa huwa mu'minun, dia tu kena beriman lah. Dia tak syirik. Dia tak syirik. Maknanya sekarang ni saya tanya awak sekali lagi. Siapa-siapa yang buat syirik ni, terima pada amalan dia ni? Allah. Lamanya buat kerja. Pergi haji, pergi umrah, buat semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, Sedekah banyak. baca Quran lagi, bangun malam lagi. Suti. Syirik lah, hancur. Buat pula. Macam saya kata tadi, buat pula. Saya cakap terang-terang lah. Siapa-siapa yang baru tinggal syirik pada Allah tu, hari itulah baru buat kira amal ibadat dia. Dasar pada ayat ni. Batas semua. Saya tahu perasaan awak pasal saya lah, betul lah. Saya terima mula-mula ni tahu umur 48 tahun. Saya selalu kata dalam jahiliah, saya kata kan. Kedua habis ni ayat ni terang ni ayat ni. Tuhan beritahu sebiji ni. Tak ada cakap sindir-sindir ke. Tak. Allahu Akbar. Kau nak kena ulang? Tak payah dah tak? Oh, senyap ni terkedu habis ni. Allahu Akbar. Fa'ulaika, maka mereka yang ada sifat tiga ni, kana sa'yuhum, maka adalah usaha mereka itu maskura, akan dibalas. Kalau tak ada sifat tiga ni, sorry. Kita perlu buat ayat ni di sini. Tahu ayatnya, tak tahu. Bila kita orang tanya tu, cari tak jumpa ayat tu. Ni ayat dia. Ayat lain ada, ayat reka ada. Man amila solihah, barang siapa yang buat amal soleh. Syarat dia wa huwa mu'minun, dia mesti beriman. Beriman mana tak syirik kan? Gitu. Ayat ni menghurai dah kita tadi tu. Yang kedua, man amila solihah, siapa-siapa buat amal soleh, iaitu yang Nabi ajar tu, fali nafsi, untuk diri dia. Jadi nak tahlil Allah. Hanya anggapan, conjecture, sangkaan. Conjecture, apa masalah kata? Moga-moga Allah terima. Moga-moga Allah terima. Allahu Akbar. Lepas tu nak pula tu dengan tawassul, kufur. Pula tu kufur dah. Bila ada dengar. Allah. Lepas tu bila taubat ni? Tak lagi. Lah, taubat bila dah? Tak lagi. Bertaubat apabila belajar ni baru taubat ya.
Belum ada tu ada. Tak. Tak tahu. Pak kalau mati, sebab itulah saya selalu tanya, siapa di antara kita ni awak tahu yang boleh mengucap 2 kalimah syahadat? Allah. Jarang. Marian Ustaz. Eh? Marian. Oh, Maryam tu boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Oh, masuk Islam 2 minggu. Betul dia, guru besar raya dia. Kita tak mati lagi, dia mati dah. Kalau masuk Islam 2 minggu. Mati pula mengucap 2 kalimah syahadat. Istighfar pada Allah pula. Kata pula Allahu Akbar. Lepas tu ambil Quran, dakat dengan mengalir air mata. Masa tu Tuhan cabut nyawa. Aduh. Suami dia mati dah. Mana dia ni akan dikahwinkan dengan orang beriman lain. Mati esok. Yang mana yang mungkin yang tak ada bini ke apa-apa. Gitu. Wallahualam lah. Dia akan dikahwin pada siapa esok. Nah. Oh, apa? Orang kata selak. Ayat ni selak. Selak maknanya macam kena koma gitu. Dalam fikiran masing-masing ni berbagai cerita timbul bukan? Sekarang ni orang ni buat. Mula-mula kita, lepas tu orang ni. Ada dalam kepala kita bukan? Tidak gitu. Orang lain tu kita tak boleh buat apa. Yang kita kena buat ialah kita. Ku anfusakum, selamatlah diri kamu. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Nara, pada api. Ya orang lain tu, kalau sempat kita tabligh, kita tabligh. Kalau tak sempat, kita selamat diri kita. Tak? Bila kita belajar, tak ada nak tabligh. Tak ada misalnya. Atau buat sikit. Maka sudah cukup dah untuk kita. Pasal tu ambil nyawa kita. Tapi dengan niat nak tabligh lah. Kalau tak ada niat, tu nak tanya juga. Nak tanya juga. Kullan, masing-masing mereka itu. Namudu, kami akan beri, free ya. Namudu. Dan saya tafsir dengar dia tak baca pro macam kita baca Quran, kita tak boleh lah masa mengajar tafsir ni, belajar tafsir. Dengar Kullan, masing-masing mereka itu. Namudu, kami beri free aja belaka. Ulai, ni mereka-mereka ni yang beriman ni. Mereka-mereka yang beriman ni. Ulai, dan mereka-mereka yang kafir itu, dan mereka-mereka yang kafir itu. Ayatnya ulai itu boleh makna dua lah. Satu boleh jadi yang kafir dulu, satu lagi yang beriman dulu, ikutlah. Bila sebut yang pertama tu mukmin, yang kedua tu dengan kafir. Ulai min ata'i rabbik. Mereka-mereka ni, mereka yang kafir pada beri, mereka yang Islam beriman pada beri, min ata'i rabbik, daripada kemurahan kuasa Tuhan kamu. Dia nak beri orang kafir tu kuasa dia. Satu pemberian, satu pemberian daripada Tuhan kamu. Dia nak beri kamu, orang ni masuk neraka. Tak boleh nak apa-apa. Sebab tu senantiasa berharaplah. Saya dalam hal ni senantiasa berharap apa yang saya usaha ni Tuhan terima ya. Terima ya. Apa dah? Dia redha ya. Kalau tak redha, gagal kita lah. Ayat yang saya baca kepada Maryam, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai orang yang ada nafsu mutmainnah, nafsu sayang pada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuklah kamu wahai hambaku
dalam syurga tu. Betul siapa dia boleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang miliki ini. Wa ma kana ata'u rabbik, dan tidaklah anugerah Tuhan kamu itu, pemberian Tuhan kamu itu mahdzura, dapat dihalang di dunia pun tidak dapat dihalang, apatah lagi di akhirat oleh sesiapa pun. Galakan kepada akhirat. Ayat berikutnya galakan pada akhirat. Unzur, perhatilah. Kaifaddalna ba'dhum ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan setengah mereka ke atas setengah yang lain. Ada setengah Tuhan beri kaya, ada setengah diberi miskin. Ada setengah pandai ni, ada setengah pandai ni. Walal akhirah, dan di akhirat kelak sebagai gantinya, akbaru, lebih besar darjat, akbaru darajatin, lebih besar, lebih hebat lagi darjat, wa akbaru tafdila, dan lebih hebat, lebih besar kelebihan dia Tuhan beri. Jadi ini ialah larangan Allah. Ayat ni larangan Allah Ta'ala pada siapa-siapa yang dalam amal ibadat dia, yang dengan dalam amal ibadat dia tu, jangan sekali-kali buat gini. La taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah Ta'ala tu pujaan lain. Allah semua, Nabi Isa semua juga Kristian. Allah semua, Nabi Muhammad semua juga Habib. Puja juga. Bila kita kata dia tak sembah, tapi dia puja Habib dengan menari, dengan jogetnya. Tak sembah dia kata. Tak. Kita tidak niat gitu dia kata. Dia tidak niat. Macamlah awak pergi ke kuih tu, awak tengah tidak niat, angkat tangan gini. Tak ada, murtad dah. Tak niat pun. Awak ambil Quran ni lah, balik. Murtad dah, tak niat. Oleh Pak Quran, murtad. Jadi kalau awak syirik tak niat, ada. Sini ialah bagi negara kita Malaysia ni, ialah ayatnya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'atu ilmu. Kalau wirid tu, kalau wirid. Jadi la taj'al ma'allahi ila anna akhar, jangan kamu jadikan bersama Allah Ta'ala pujaan lain tu. Jadi Allah beri puja, Nabi Muhammad beri puja. Dia bubuh gambar nama Allah, dia bubuh gambar nama Nabi, tak sebelah. Sama Allah Nabi, orang tu dah jadi orang sama. Tak niat, bubuh depan pintu rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Masjid di mimbar. Seru sekali pada Allah Ta'ala itu juga dia panggil jadikan bersama Allah. Allah pun dia puja, Nabi pun dia puja untuk dapat berkat. Untuk Habib tu, awak salam dengan dia, dengan Syekh Habib dia tu. Siapa yang salam dengan dia tu, orang yang salam dengan orang tu pula dapat berkat lagi. Orang yang salam dengan si A lah, kata salam dengan Habib tu. Maka siapa yang salam dengan si A, si B pula salam dengan si A, si A pula dapat berkat. Si C pula bersalah dengan si B, si C pula dapat berkat. Passing. Dia passing pertama tu fail dah. Main passing lah kalau senang. Berkat tu jadi Habib tu boleh beri berkat kepada kita pula dah. Allah Ta'ala yang punya berkat. Tabarakalladzi, maha berkat kan kata. Kita heran macam mana dia tak faham tafsir Quran ni, dah aku heran. Dia yang pandai cakap Arab ni apa je.
Dan orang yang mengajar ni pula orang Arab pula tu. Nabi kata, jaga-jaga orang yang seperti kamu. Nabi kata, jaga orang yang seperti kamu, iaitu sahabat Nabi. Apa dia ya Rasulullah? Dia penjahat. Dia cakap macam kamu cakap. Dia berbahasa macam kamu berbahasa. Tapi dia orang penjahat. Orang akhir zaman. Iaitu orang Arab. Orang tidak. Orang yang bercakap bahasa Arab tu jadi mudah orang yang tak reti Arab ni. Percaya pada dia. Mudah ya jadi. Benar hadis Nabi itu. Tak. Fataq'uda, kami akan jadi, maka kamu akan jadi madmuman, dicela, makhdhula, dan kamu tidak akan terbela daripada Allah. Siapa-siapa yang jadi bersama Allah puja lain ni, jadi nak ambil ubat, baca bismillah, kemudian selawat 3 kali, 5 kali, 7 kali. Allah yang menyembuh penyakit, Nabi Muhammad menyembuh juga. Kosi sekali situ. Tak faham syirik kepada Allah. Kau faham? Allah, wah kebak pelik sungguh ni. Tapi bila kita tanya, kita tidak niat. Awak pergi ke kuih tu, anggut kepala apa? Tak ada apa-apa dah, outside dah. Outside dah. Awak gurau dia keluar iman ni lebih kurang macam cerai dengan bini. Apa gurau kita gurau lebih cerai lagi ni. Ada apa-apa jatuh dah tak ada. Allah, bukan boleh main-main ni. Nak kahwin tu, aku terima lah nikahnya. Tak. Bila orang kata, kalau orang kata, saya terima, saya setuju. Dia kata setuju tu, sah dah. Aku nikah lah kamu sekian, dengan sekian, mas kahwin sekian. Saksi ni. Ya selaki kata, ya, tak apa. Angguk pun tak apa. Saya terima pun tak apa. Nak jawab semua sekali pun tak apa. Sah dah. Dengan mudah begitu ya. Begitu juga bercerai. Kata pok, kata tak. Jatuh tak ada. Berkorang pun jatuh. Sindir pun jatuh. Lakon pun jatuh. Bila tanya hukum nikah kahwin ni, semua mereka kata benda yang sama kat kau. Hukum jangan kursus kahwin tu, jangan gurana, jatuh talak ni. Tentang tauhid ni, tak jatuh. Nak masuk Islam macam mana? Baca ada kalimah ada aja. Mudah kan? Pengakuan gitu ya. Bukan? Begitu juga nak syirik pada Allah dengan begitu mudah. Aduh. Dalam hati je lah. Dalam hati tiba-tiba. Dalam hati tak, dia kena lafaz pada hati tu. Dalam hati tak, dia tak dengar. Awak tak dengar, awak tak tulis, awak tak SMS, awak tak wakilkan. Sebab tu wakilkan dalam cerai, wakilkan jatuh talak, telefon pun jatuh talak, SMS kau, WhatsApp kau, jatuh talak. Cuma sekarang ni takut orang tipu, bukanlah boleh cek lagi lah. Orang tolong ambil nombor telefon kita, SMS ke bini kita tu, mungkin boleh dipertimbang lah. Kan? Tapi tulis surat, sign dengan apa semua tu, dah tu. Jadi sini ya, benda ni tidak boleh main-main. Maknanya kena belajar betul lah supaya tidak gugur syahadah tu. Bukan? Okey. Jadi perkara jangan syirik. Perkara yang nak beritahu ni jangan syirik pada Allah. Ada syarat-syarat dia pula juga ni. Wa qada rabbuka, dan telah ditetapkan oleh Tuhan kamu. Apa dia tetap dia? Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sekali-kali kamu sembah melainkan kepada Dia saja. Ni jangan syirik. Jangan kamu sekali sembah, puja, ibadat
doa, zikir, melainkan kepada dia saja. Yang kedua, ni kehendak Allah ni. Wa bil walidaini ihsana, dan buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh buat baik kepada dua ibu bapa. Imma yablughan indaka, jika sekiranya telah mencapai di sisi kamu itu, iaitu di sisi penjagaan kamu itu, al-kibara, iaitu usia yang tua, ahaduhuma, salah seorang daripadanya. Bila salah seorang daripada ibu bapa kita ni sudah sampai kepada usia yang tua. Nombor dua, salah satu, kedua-duanya, au kilahuma, atau salah satu daripadanya, wala taqul lahuma, maka janganlah kamu kata kepada salah seorang daripada mereka uffin. Tak boleh. Tak boleh. Bila dia minta apa-apa, nak maknanya angkat suara tu tak boleh tu. Angkat suara tak boleh tu. Uffin. Tak boleh. Nak kata hotu tak boleh. Ni perintah ni. Ni bukan benda yang tidak perintah. Ni perintah Allah Ta'ala. Nah, bila salah seorang, bila dalam penjagaan kamu, ibu bapa tu sudah lanjut usia dia, kedua-duanya, atau salah satu daripada duanya. Biasanya sininya bapa tu lah dulu, biasanya mak tu boleh jadi muda sikit, biasanya. Nah, jadi jangan sekali-kali kamu kata kepada mereka berdua tu uffin. Sama ada ibu bapa kita tu yang mana tu, yang sudah nyanyuk atau yang tua dah tu, ataupun yang tidak nyanyuk pun kata uff tadi, tak boleh. Wala tanharhuma, jangan sekali kamu tengking mereka. Tengking tak boleh. Tengking. Nah, tengking dia. Faham tak tengking tak? Kalau mak bapak kata dia buat syirik tak? Tu kita kena tegur, tapi tak boleh dengan kasar. Tak boleh kasar dengan kita dengan dia. Tu masalah. Nak tahu cerita, kalau ibu bapa kita ni orang yang syirik pada Allah, orang yang eka, orang kafir lah sebenarnya. Orang kafir dulu sebenarnya. Maka bila kita bernasihat pada dia eka, maka benda ni kena rujuk kepada cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak angkat suara dulu. Masalahnya kepada dua ibu bapa kita ni, walaupun dia eka, dia musyrik, dia apa sekalipun, angkat suara tak boleh. Itu cerita Nabi Ibrahim tu mari bertalu-talu 3-4 kali lah Pak. Cerita kan perkara yang sama. Ni pula Tuhan cerita direct lah ni pula ni. Dia tak kata ni beriman ke tak ni. Dia tak kata ni beriman atau tidak ni ayat ni. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa qul lahuma, dan katalah. Ini ni bagi ibu bapa nyanyuk dah ni. Yang nyanyuk pun tak boleh tengking. Nyanyuk dah ni maknanya dia tak kenal dah awak ni anak dia. Bukan, tak kenal dah. Jangan kamu tengking mereka berdua. Wa qul lahuma, dan katalah kepada mereka berdua qaulan karima, kata-kata yang mulia. Wakhfid lahuma, dan hendaklah kamu merendahkan diri untuk mereka berdua. Janahadzulli minar rahmah,
janganlah kamu rendah dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap kamu. Sayap maknanya kata-katanya. Ya Tuhan kata suruh rendahkan sayap kita untuk mereka berdua. Sayap ni mana angkuhnya apanya kena letak tepi belakang. Nah, daripada kesiabelah minar rahmah, kerana daripada sifat kesiabelah, kasih sayang. Wa qur rabbi, dan katakanlah, iaitu berdoalah, Rabbi, wahai Tuhan kamu, wahai Tuhan kami, irhamhuma, kasihanlah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka kasihani kami sewaktu kami kecil. Iaitu masa kecil itu, awak sekali tahu dah lah ni. Saya dulu pun tak tahu lah. Bila kita ada anak, tak tidur malam kerana anak sakit. Anak sakit begini, mata terpuyu dah. Takut nyamuk. Tak, anak dah menangis. Ngatuk ke main lagi, dukung, pergi mari. Kau tahu tak? Buatlah hak tu. Kena takut. Mereka pada kita serupa lah masa kita kecil. Maka Tuhan kita suruh kita kesihani. Mana Tuhan ajar pada kita cara berdoa. Apa yang bapa ni? Doa pada ibu bapa dah ni. Rabbirhamhuma, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka berdua. Dia tua dah ni. Dia tua dah, ibadat pun tak boleh buat dah. Minta kesianlah. Minta Allah Ta'ala kasihani dia. Kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka kasihani kami, kasihanlah pada kami sepatutnya kami kecil. Dan kita pakai ada anak ni, dukung Allah, mengatuk bukan main lagi. Kulu kili. Bila lengah tu, beritahu gini, bini kata, ambil pula, kita boleh rest petang. Duduk. Oh, serabut. Kita yang nak tidur pun tak boleh tidur juga. Cuma rest saja lah. Jadi kita minta Tuhan kesihani dia seperti mana kita kesihani anak-anak kita lah pada itu. Seperti mereka kesihani kita dulu masa kecil. Masa kita sekarang tahu bahawasanya mereka tu memang sayang pada kita ni. Dia tak tahu perangai uduh lepas pada tu tahu. Pada besar tu. Tak tahu dia. Yang ada orang katakan, kamu ni, aku tak halang makan minum. Tu kaguk tu. Anak dia neraka pada dia, aku tak halang makan minum lah pun. Lah. Tanggungjawab awak kan? Lah. Kalau bapa tinggi macam mana? Serupa dia tanggungjawab kan? Halal tak halal pun dia tanggungjawab dia. Dia tak beri tu dosa. Dia tak beri makan tu masa kecil tu dosa. Kita sebagai anak diri kita Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi walau macam mana pun dia rujuk pada ibu bapa sebenar. Tapi dia oleh kerana dia tu je beri makan pada kita, jaga kita juga, kena buat jugalah. Rabbukum a'lamu bima fi nufurisikum, dan Tuhan kamu itu maha mengetahui terhadap apa saja yang fi nufusikum, yang ada dalam diri kamu, dalam hati itu. Tuhan tahu apa yang kita, Tuhan tak tahu sama ada ikhlas ke tidak kita berdoa kepada mereka tu. Tuhan tahu apa saja yang ada dalam hati. In takunu sholihin, dan jadilah
jika kamu ni jadi orang yang betul soleh, iaitu betul hati-hati yang ikhlas. Jika kamu ni hati yang ikhlas, bermakna berdoa tu mestilah ikhlas lah. Nah, solehin. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam diri, dalam dada kamu, dalam diri kamu. Intakunu solehin. Jika kamu ni orang betul-betul orang soleh. Solehin ni orang yang hati ikhlas. Soleh ni orang ikhlas. Mana hendaklah kamu berikhlas dalam berdoa. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka adalah Allah Taala itu terhadap orang-orang yang kembali, terhadap mereka yang awwab, orang yang mereka yang kembali bertobat. Dan adalah Allah Taala itu terhadap mereka yang kembali bertaubat. Lil awwabin, orang-orang mereka yang kembali bertaubat. Ghafura, amat mengampuni orang-orang yang bertaubat. Wa atidhal qurba, dan berilah pada kerabat yang dekat itu hak dia. Hak dia, iaitu kepada orang keluarga yang terdekat ni, hak dia. Mana dia ada hak istimewa sebenarnya. Keluarga kita berkeluarga ni ada hak-hak istimewa lah. Dalam berkeluarga ni ada kerabat-kerabat ni lah, adalah hak-hak masing-masing. Jadi apa saja hak yang ditentukan dalam berkeluarga tu adalah kita tunailah. Misalnya kita nak beri zakat ni, kita kena beri kepada keluarga kita yang terdekat ni, zakat dulu. Jangan beri zakat kepada orang lain, tetapi kepada keluarga, iaitu adik-adik ke, anak saudara ke, bapa saudara ke yang miskin tu, dia kena utama yang keluarga dulu. Sebab kalau tak beri, kecil hati itu luar biasa. Saya tahu. Terdengar anak beranak kita keluar zakat, dia tak beri pada kita. Oh tak boleh kita, tak tahan. Kalau orang lain tak beri pada kita zakat, tak berasa. Tapi kalau keluarga tu tak beri, kan? Oh, boleh kita bagi zakat dengan mak kita? Boleh. ada tanggungjawab awak bela dia. Bela lain. Tak boleh. Tanggungjawab awak bela dia. Mana kalau kita ada duit ini zakat bagi ya. Tak boleh. Kepada ibu bapa, tanggungjawab awak memelihara dia. Dia tidak boleh biar dia dalam miskin, tak boleh. Adik-beradik? Adik-beradik boleh. Zakat. Suami dengan isteri dengan suami. Tak ada. Nanti bab zakat kita bacalah bab zakat. Tapi sini nak beritahunya, kena beri zakat ni kepada keluarga dulu. Walaupun keluarga tu duduk di Johor, misalnya kita duduk sini, keluarga duduk di Johor. Keluarga tu adik-beradik ke apa? Adik-beradik adik-beradik, anak saudara. Ustaz, adik-beradik bukan tanggungjawab ni. Tak ada zakat. Itu bukan tanggungjawab kita, maksudnya bukan zakat, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, yang orang yang keluar zakat ni, kena utama kepada keluarga dulu, beri. Yang kedua, jiran. Dua grup ni akan berasa. Mana sikit banyak kena beri kepada keluarga kita lah. Contohnya anak saudara ke, bapa saudara ke, sepupu ke, dipanggil keluarga terdekat. Keluarga terdekat ni lebih-lebih lagi keluarga yang selalu berhubungan dengan kita pula. Ada yang keluarga sepupu pun, dia tak tahu nama pun ada. Sepupu yang tak tahu nama. Saya ada sepupu yang saya tak tahu nama pun. Ataupun tahu nama, tak tahu rupa dia macam mana, duduk di mana, anak siapa, tahulah kalau jumpa dengan jalan, tak kenal. Itu cerita lain. Yang kita kata ni ialah keluarga terdekat
lebih-lebih lagi yang selalu berhubungan dengan kita. Ada pernah jarang sekali dia telefon ke kita, telefon dia ke benda-benda gitulah. Jadi zakat ni kena beri pada dia. Tapi biasa orang bagi tu sedekah, dia tak buat zakat tu. Itu rugi dia lah, pasal zakat tak, sedekah tak tukar jadi zakat. Awak keluar sedekah, dia tak akan jadi zakat. Kalau awak keluar zakat, kalau lebih dia jadi sedekah. Right kan? Kalau lebih jadi sedekah. Tapi kalau sedekah, berapa banyak awak keluar, zakat tak keluar, masih cah lagi zakat. Cah juga. Baik keluar, baik Cak keluar. tak payah zakat lah maksudnya. Cah tak payah zakat. Cah tak payah zakat ni, harta tu stamp di dahi. Masuk neraka dok ataupun dahi ni satu ataupun punggung satu. Orang masuk syurga orang kenal ni tak buat zakat ni dia ni. Dia kat situ. Kat situ. Kalau dalam neraka sama-sama dalam neraka pun Allah dia ni pencuri harta orang ni. Harta apa dia? Al-Fuqara wal Masakin wa Ibnu Sabil apa semua lah. 8 grup. Dia curi harta mereka. Ini ayat ni bukan hal zakat tu. Orang yang patut kita hubungkan. Faham? Zakat tu ayat zakat ada bab lain, tapi sininya kita dikehendaki supaya beri zakat kepada keluarga terdekat. Okey dah? Wal miskina, dan orang fakir miskin. Wabnas sabil, dan orang musafir sebab kamu. Dan juga orang musafir yang tak sebab kamu. Orang musafir sebab kamu satu. Orang musafir yang tak sebab kamu, dia bermusafir, itu perkara dia. Wala tubadzir tabzira, dan jangan sekali-kali kamu membazir dengan bazir yang melampau. Jadi beri itu sampai tak lupa. Beri itu sampai jadi lupa. Jadi maknanya jangan beri berlebih-lebihan lah. Jangan beri sebenarnya sedekah, tapi bila terlampau banyak tu dia jadi membazir pula. Innal mubadzirin, dan sesungguhnya membazir itu, sifat-sifat membazir itu kanu adalah dia tu menyerupai ikhwanus syayatin, menyerupai sifat-sifat saudara-saudara syaitan. Wakana syaitan li rabbih kafura, dan adalah syaitan itu terhadap Tuhannya amat engkar. Jadi kita berhenti dulu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim.